الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang jemaah, sekali lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang taufik hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dipanjangkan umur, dilanjutkan usia, diberi afiat, masih lagi sama-sama dapat hadir salat maghrib secara berjemaah. Dan seperti biasa, hadirin hadirat muslim-muslimat, pada malam ini kita dalam majlis fikir bagaimana iman kita dapat disempurnakan dan amalan kita dapat disempurnakan. Majlis yang sangat besar, majlis yang mana menuntut kita supaya fikir maksud hidup kita, dia fikir maksud hidup keluarga kita dan seluruh masyarakat kita, supaya kita tidak terperangkap dengan anggapan-anggapan yang mana kita rasa kehidupannya sepatutnya begini. Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran bahawa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala adakan kita di sini ni hanya untuk ujian semata-mata. Dan ujian pula itu berkaitan dengan perintah dan larangan dia. Dan Allah SWT akan datangkan keadaan-keadaan untuk uji kita. Adakah kita ni benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala beritahu dalam surah Ali Imran, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Allah Taala beritahu, Allah Taala tidak akan biarkan manusia dakwa bahawa dia ni orang beriman semata-mata daripada pihak dia, beranggapan beginilah orang mukmin. Allah Taala bagi, Allah Taala tak akan biarkan, sehingga Allah Taala datangkan keadaan sebagai ujian pada dia untuk membezakan benar-benar mukmin ataupun tidak. Itu pasti. Apatah lagi bila Allah SWT bersumpah, wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kamu, pasti kami akan uji kamu. Dan Allah SWT bagi tahu dalam surah yang disunatkan baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Surah Nabi bagi tahu siapa dia baca ni akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Surah Al-Mulk, Allah Taala bagi tahu, "Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Taala bagi tahu, Allah yang jadikan mati dan hidup ni, yang jadikan kehidupan semata-mata untuk uji kamu, untuk lihat siapakah di antara kamu yang paling elok amal. Ini hakikatnya. Sebab tu dalam Quran Allah SWT lontarkan berterusan persoalan-persoalan untuk sedarkan kita, untuk menimbulkan ihsas. Allah Taala bagi tahu bagaimana kamu boleh kufur, dulu pun tak ada ya. Wa yaqulul insana idza ma mittu fasawfa akhraju hayya. Manusia berkata, bila aku mati hidup semula. Allah ayat manusia berkata, manusia berfikir, bila aku mati, lepas tu aku dah hancur dalam tanah tu, lepas ni ada kehidupan semula. Wa yaqulul insana idza ma mitu fasawfa ukhraju hayya. Allah Taala bagi tahu pada kita persoalan yang bermain dalam minda manusia. Bila mati, hancur, hidup semula. Allah Taala datangkan jawapan. Jawapan dia lagu mana? Awalam yaral insan anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'an. Manusia tak mikir ya? Kami jadikan dia. Dulu kan dia tak ada. Oh pelik
Manusia berfikir Allah Ta'ala bagi tahu, dia duk mikir bila mati ni hidup semula. Allah Ta'ala bagi tahu. Manusia tak fikir ke? Tak. Dulu kan dia tak ada. Dulu dia tak ada. Lepas tu dia boleh jadi ada. Sebagaimana dulu tak ada, lepas tu ada. Allah Ta'ala buat. Lepas ni ada dah, lepas tu nak ada semula. Apa payah? Mantik dalam Quran, cara Allah SWT letakkan hujah berkali-kali. Bahkan sunnah di antara surah yang dibaca ke pagi Jumaat. Ayat pertama lagi, hal ata 'alal insan hinum minad-dah. Wahai manusia, mengkhabar dah telah berlalu satu tempoh. Oleh kerana kamu tidak wujud, tak payah nak sebut. Setiap orang telah berlalu dah satu tempoh dulu. 90 tahun dulu, 80 tahun dulu, 100 tahun dulu. Berlalunya waktu di dunia, ada kehidupan. Tapi dia tak nak sebut sebab tak ada. Allah nak bagi tahu. Lepas dia jadi ada ni, inna khalaqna, kami yang jadikan. Kami yang jadikan. Allah SWT bagi tahu pada kita, timbul ke persoalan ni supaya kita sedar bahawa kita ni hamba Allah. Tuhan kita sebenar Allah. Tuhan kita sebenar-benar. Dia yang jadikan kita. Lepas tu dia yang sempurnakan kejadian kita. Asalnya Allah Ta'ala bagi tahu kami jadikan kamu daripada tengok Allah SWT nak bagi tahu bahawa dia pencipta kita. Allah Ta'ala bagi, wallahu khalaqakum min turabin. Allah jadikan kamu asal daripada tanah. Kemudian Allah SWT biarkan kamu melalui air mani. Kemudian Allah SWT jadikan kamu ada pasangnya. Allah Ta'ala bagi tahu proses kejadian kita berkali-kali dah Allah SWT jelaskan. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, dalam surah Luqman, wa ma khalaqakum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah kejadian kamu dari kebangkitan kamu semula. Tidaklah kejadian kamu pada permulaan dan kejadian kamu semula bila bangkit di akhirat nanti. Allah Ta'ala bagi tahu seperti mana satu benda yang sama. Mudah mesej. Ma khalqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahidah. InsyaAllah Allah SWT timbul kan, biar kita sedar bahawa Tuhan kita sebenar Allah dan kita ni hamba dia. Dan sifat hamba ni kena taat pada Allah Subhanahu, pada Tuhan dia. Dan Allah Ta'ala telah buat keputusan kejayaan kita bila wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat kejayaan yang sangat besar. Kejayaan yang sangat besar. Untuk menimbulkan ihsas ni lagi, Allah Ta'ala bagi tahu kita dulu di alam arwah. Di alam arwah dulu sama ya. Allah Ta'ala ingatkan semula kepada kita, wa idqa, ingatlah. Allah Ta'ala bagi tahu, kita lupa dah. Ingatlah ketika mana kami keluarkan kamu daripada sulbi Nabi Adam. Di alam arwah dulu kami telah kumpulkan kamu daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu hakikat dia, kita faham benda ni. Dulu di alam arwah dulu, sebelum kita mari ke dunia, sebelum Allah SWT zahirkan kita di dunia, di alam arwah dulu kita dikumpul dah. Kita masing-masing belakang. Ketika itu semua beriman dah dengan Allah. Ketika itu sangat jelas tentang Allah. Sebab itu fitrah. Fitrah manusia sama. Dalam diri manusia ni ada ruang. Ruang kosong. Tak. Ada ruang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah dia ada. Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu kepada kita dalam hadis kursi, khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah cipta hamba aku ni hanif. Sifat dia, sifat dia nak jadi hamba Allah. Allah Ta'ala bagi semua manusia, kafir ke mukmin ke, semua manusia Allah Ta'ala bagi. Aku telah cipta hamba aku ni, sifat dia ni memang nak jadi hamba aku dah, condong ke arah aku dah. Tapi fajtalathum syayatin, tapi syaitan telah menyesatkan dia. Bila mari ke dunia, tak, syaitan telah menyesatkan dia. Syaitan. Allah Ta'ala bagi tahu. Dulu ada arwah dulu. Tak. Bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbuka, aku ni Tuhan kamu, kita bahkan ya Allah. Tak perlu tanya dah, tak perlu bersoal dah. Itu jawapan kita. Memahami. Tak. Seperti mana kita kat sayang kita. Percakapan begini dalam bahasa Arab, hanya kita boleh royak pada orang yang kita kenal. Bukankah saya ni sahabat kamu? Kita tanya soalan lagu ni kepada orang yang kita kenal kita. Orang yang kita kenal, dia kenal kita. Bukankah aku ni sahabat kamu? Orang yang kita tak pasal tengok dia, tak pasal tengok kita tak pasal tengok dia. Mana ada orang kecek lagu tu? Tak.
Orang tak biasa tengok kita, kita tak biasa tengok dia. Kita pun tanya, bukankah aku ni kawan kamu? Tapi bila? Kejap. Sebab tu Allah SWT bagi tahu pada kita ni, ketika mana Allah Taala kumpulkan dia arwah dulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita pun jawab, bala. Bahkan ya Allah. Jawab sebagai takkid kita. Dan Allah Taala bagi tahu, alastu bi qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Supaya kamu tak kata ni, Allah Taala ingatlah aku ayat pada kamu sekarang ni. Ketika mana di dunia ni, Allah Taala hantar rasul turunkan kita, bagi tahu pada kita, sekarang aku bagi tahu pada kamu. Cerita lepas. Cerita beribu tahun dulu. Supaya an taqulu yauma, supaya kamu tak kata di akhirat nanti bila Allah Taala balik semula. Tak kata apa dia? Inna kunna an hadza ghafin, ya Allah, tak ingat ya Allah. Masa tadi ni. Batu dalam Quran Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Pasti kamu akan datang menghadap kami sorang-sorang. Sorang-sorang. Tak ada isteri, tak ada anak, tak ada saing, tak ada siapa. Setiap daripada kita ni akan menghadap Allah Subhanahu sorang-sorang. Dan Allah Taala akan tanya kita. Batu Allah Taala kata, adakah manusia sangka bahawa kehidupan ni saja-saja? Tak, dia boleh kehidupan ni. Hidup dia sini, lepas tu dah besar, ada adik-beradik, lepas tu besar lagi dah, ada suami, ada isteri. Lepas tu Allah Taala mudahkan rezeki dia. Jadi peniaga ke, jadi pekerja ke, bina harta dia. Tak, kahwin ada anak, jadi ayah. Tak, nikmat-nikmat yang Allah, nikmat kasih sayang, nikmat banyak nikmat saya saja. Masa datang tidak kan, ujian semua. Bila kita mari ni, Allah Taala uji kita. Allah Taala uji kita dengan diri kita sendiri dah. Kita sendiri, sifat-sifat yang ada pada kita tu ujian. Dan kalau tak sempurna, tak sempurna. Ada kalau sempurna, orang lain lebih sempurna lagi, ujian juga. Orang comel pada kita, ujian juga. Allah Taala jadi kita tak comel, ujian juga. Comel pun ujian juga. Sakit ujian juga. Sihat ujian juga. Semua ujian. Allah uji kita dengan diri kita sendiri. Dari dunia bukan segala-gala, sebagai ujian semata-mata. Allah SWT kita tahu dah, Allah sifat dia ni adil, sifat dia rahmat. Kejadian dunia ni Allah SWT buat sebagai semata-mata uji. Ada Allah SWT sudah janji dia tidak akan uji manusia melainkan kadar kemampuan manusia. Itu janji daripada pihak Allah. Betul, Allah Taala tahu bagaimana nak uji kita. Kita tak perlu nak uji Allah, Allah uji kita. Allah Taala tahu lagu mana. Dan nak tengok bila balik pada Allah SWT adalah keadaan redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Uji dengan keadaan kita, dengan rezeki kita, kadar rezeki kita. Nak uji semata. Bahawa uji dengan bila kita ada isteri, uji dengan isteri kita. Isteri pun uji juga. Kalau ada anak, uji juga. Anak macam-macam anak. Isteri, kerana isteri. Semua ujian belakang. Kita pun dia uji sebagai kepada dia, dia pun ujian kepada kita. Itu hakikat dia. Dia Allah Taala nak tengok sini. Bagaimana kita sempurna ataupun tidak perintah dan larangan dia. Ini hakikatnya. Dan untuk itu hadirin hadirat muslim-muslimat, Allah SWT hantar dengan sifat rahmat, kasih sayang dia ni, hantar rasul turun ke kita sebagai panduan bagaimana cara kita untuk menyempurnakan ujian ni. Kalau tidak, kita tak tahu bagaimana cara Allah SWT paling redha. Dan Nabi telah tunjuk pada kita Quran yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan pada kita. Bagaimana panduan. Dan semua rasul-rasul yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yang Allah Ta'ala hantar, bagaimana usaha supaya manusia taat pada Allah SWT. Mula-mula sekali jelas tentang Allah dan jelas tentang akhirat. Jelas tentang Allah supaya manusia ada kekuatan apa berkata taat perintah Allah. Batu ujian sebenar, hadirin hadirat muslimin, ujian ketaatan. Batu Allah Taala buat kesimpulan, Allah bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin melainkan untuk ibadat. Ibadat sini dengan mana apa? Ibnu Abbas bagi tahu, tafsir daripada para sahabat, liya'budun li ta'atihi. Untuk ibadat pada Allah maksudnya apa? Untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda paling payah sekali ke apa? Taat tu. Tafsir kata li'arifun itu tafsir daripada sebahagian tabi'in.
bukan untuk kenal Allah. Sebab tu dalam Al-Quran tidak cerita tentang untuk kenal Allah. Sebab kalau kenal Allah tidak taat, musibah. Iblis kenal Allah tapi tidak taat. Dan untuk kenal mudah ya. Untuk taat payah. Untuk taat payah. Dan Allah Ta'ala letak standard taat. Sebab tu Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran berkali-kali, wa man yuti'illah wa rasulah, wa man yuti'illah wa rasulah, wa man yuti'illah. Berkali-kali dalam Al-Quran, berpuluh-puluh kali. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, siapa dia taat pada Allah dan Rasul, siapa dia taat pada Allah, taat payah. Dan Allah Ta'ala cerita pada kita Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala angkat sebab taat dia. Wa idh ibtala Ibrahim. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim bi kalimati rabbih, dengan bawa perintah, fa atammahum. Nabi Ibrahim telah sempurnakan. Nabi Ibrahim contoh manusia yang telah sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ujian ketaatan ni payah. Taat pada Allah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut makrifah, dari sudut kenal ni benda mudah. Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu ulama Yahudi kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka. Tapi mereka ikut Nabi tak ikut, binasa. Allah Ta'ala bagi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu kitab, mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka. Ada manfaat tak makrifah mereka tentang Nabi? Tak ada manfaat. Bahkan musibah. Sebab apa? Sebab tidak ada ketaatan. Sebab tidak ada ketaatan. Dan bagaimana supaya ada kekuatan untuk taat ni? Dia kena jelas tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah. Dia kena jelas tentang akhirat. Jelas tentang Allah, jelas tentang akhirat. Ini semua kekuatan untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan untuk taat perintah Allah. Sebab tu dalam Quran penuh cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkara ni barulah kita ada kekuatan untuk kita sendiri taat perintah Allah, dan rumah tangga kita lah yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanggungjawab kita. Sebab kita kena sepakat dengan isteri kita kena sepakat dengan anak kita kena buat usaha. Tak, Nabi telah bagi tahu pada para sahabat satu ketika, hadirat muslim muslimat, bila telah berlaku futuhat, orang Mekah masuk Islam dah. Hunain pun Nabi dapat kejayaan. Tak. Hadis ni ada dalam muntakhab hadis, kita baca betul-betul. Nabi bagi tahu pada para sahabat. Betul kena ingat. Nabi bagi tahu agama aku bawa ni. Nabi bagi tahu. Dan Allah Ta'ala telah bagi tahu pada Nabi dah daripada ketika di Mekah lagi. Islam ni akan tersebar seluruh dunia. Seperti mana Malaysia. Tidak ada rumah baik daripada batu, baik daripada kayu, baik daripada kulit, baik daripada apa pun, Islam ni akan masuk. Nabi kata, oleh kerana itu wahai para sahabat, maka kamu kena berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu kena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kena ikhlas pada Allah. Setiap orang kena tengok amalan dia. Setiap orang kena tengok amalan keluarga dia. Dan setiap orang kena usaha bagaimana setiap masyarakat ni taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlukan usaha. Dia tak jadi percumuan. Tak. Dia tak jadi. Sebab setan ada perancangan dia. Setan tak akan biarkan musuh kita sebenar setan ni. Dia telah berjanji dah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia cabar Allah. Untuk bukti pada Allah, ya Allah, kalau kamu lanjutkan usia aku sampai hari kiamat, aku akan buktikan bahawa Bani Adam ni, anak cucu Adam ni, jenis orang yang derhaka pada kamu. Dia sesatkan manusia. Ini musuh kita sebenar. Dia telah berjanji. Dan Allah SWT pun bagi tahu pada kita dalam Quran berkali-kali, ni musuh kamu. Allah Ta'ala isytihar pada kita. Ya ayuhan nas, wahai manusia, jangan ikut setan. Allah Ta'ala bagi tahu, jangan ikut jejak langkah dia. Allah Ta'ala bagi la tattabi' khutuwatis syayatin. Wahai manusia, jangan kamu ikut jejak langkah. Khutuwat ni jamak bagi khitbah. Khitbah ni mana langkah, tapi langkah-langkah setan. Setan ni dia nak sesatkan kita, dia tak boleh guna asal langkah, dia kena guna banyak langkah. Setan pandai. So dia letak. Dia target 1 tahun sesat belakang. Dia tak gopoh setan. Kalau kita dengar dalam hadis Nabi cerita pada kita, markah pusat setan ni mana? Iblis markah dia mana? Di laut. Di laut ni pusat setan. Pusat iblis, tempat dia di laut.
Dia setiap hari ni laporan akan siapa pada dia. Cukup sistematik gerak kerja dia. Laporan. Maka syaitan akan buat laporan pada iblis. Aku telah buat dia tu begini, aku telah sesatkan orang tu begini. Saya kata, iblis kata, tak buat kerja. Lepas tu mari syaitan lain bagi laporan kepada dia. Dia kata, hari ni aku telah pecah belah kan di antara seorang suami dengan seorang isteri. Aku telah pecah belah kan, buat satu orang tu balas dengan sayang dia. Bila dengar lagu ni saya kata, mari dekat. Ni bawa orang kita. Ni. Syaitan tak akan biarkan. Dia jangan ingat kehidupan kita begini. Tidak, kita ada musuh. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Bagaimana nak berhadapan dengan musuh lagu ni? Dia bahaya. Dia ada pengalaman. Dia hidup zaman Nabi. Sama tu dengan Nabi Adam dulu. Tak mati-mati. Plan dia tu A sampai ke Z tak tahu berapa kali. Dia yang telah sesatkan umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi SAW. Zaman Nabi, zaman sahabat yang jadi munafikin, yang jadi Yahudi ke apa, siapa dia? Pengalaman dia. Ingat saja-saja. Tidak, ni musuh kita. Bahaya. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia ada pengalaman yang banyak. Bagaimana kita nak berhadapan begini? Sebab tu Allah SWT sendiri bagi tahu. Allah SWT sendiri bagi tahu. Berkali-kali bila Allah nak ceritakan peristiwa ni, peristiwa permusuhan kita dengan iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika mana Allah Taala bagi tahu pada para malaikat, sujud pada Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Fa fasaqa an amri rabbih. Iblis derhaka, tak si tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min. Adakah patut kamu wahai manusia nak jadikan dia keturunan dia sebagai teman kamu, sebagai teman baik kamu? Tukar aku. Ya Allah Taala kritik. Allah Taala datangkan ayat bagi tahu kepada kita musuh kita sebenar iblis. Iblis ni deki. Takabur, dosa pertama yang berlaku di alam ni. Rasa lebih baik daripada orang lain. Ni apa yang berlaku pada iblis. Dia memang pun kalau kita tengok sejarah sirah dia. Bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, Allah Taala letak satu tempat sebelum Allah Taala masukkan roh. Maka iblis telah kaji bersama dengan para malaikat. Iblis telah kaji 40 hari, tengok, pusing, kaji anatomi kejadian daripada gapo ni, daripada tanah, tepuk, bunyi suara. Dalam surah Al-Hijr iblis bagi tahu, khalaqtahu min salsalim. Kamu jadikan dia daripada tanah, tepuk-tepuk bunyi suara, tepuk suara. Kejadian sifat kita. Dan malaikat tahu tu. Sebab tu malaikat bagi tahu pada Allah semua. Ketika mana Allah Taala bagi tahu pada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Malaikat kata kepada Allah Taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, patut kau jadikan satu makhluk yang mana yang akan buat kerosakan di atas muka bumi ini, yang melakukan tumpah darah. Sedangkan Nabi Adam tu tak nikah lagi, anak tak ada lagi. Malaikat tahu mana manusia ni yang Allah Taala akan jadikan ni akan melakukan tumpah darah, akan balas, akan derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu mana? Ni makhluk cerdik. Malaikat ni makhluk cerdik. Seperti mana iblis juga cerdik. Sebab tu dia tak puas hati. Bayangkanlah kita, kelas kita ni kelas set A saja, set 8A saja masuk kelas sekolah kita. Sekolah paling gabar dia standard sekali, set 8A. Tiba-tiba pengetua masuk sekolah, dah set tak ada A saja. Pelajar baru tak ada A masuk sekolah kita. Kita dengar masuk pelajar sekolah kita, kita seronok dah. Mana boleh masuk sekolah kita. Dah tak ada A sahabat masuk sekolah kita. Bukan setakat tak ada A sahabat masuk sekolah kita, letak dalam kelas kita jadi ketua kelas pula. Lepas tu suruh tunduk pula. Lagu mana serah? Tak kata-kata apa dia, kita lebih baik daripada dia kan? Ada perangai. Dan ni kat ada iblis. Allah uji dia. Dia cukup tak puas hati. Dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan sesat kita. Dia akan tunjuk pada Allah Subhanahu bagaimana dia manipulasi. Dia tahu kita ni makhluk yang sangat lemah.
Sebab tu Allah SWT sendiri bila cerita tentang kejadian ni, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita istihar daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah Ta'ala bagi tahu, ingatlah ketika mana kami perintahkan supaya semua turun daripada syurga, keluar daripada syurga semua. Nabi Adam dan juga iblis. Allah Ta'ala kata apa pada Nabi Adam juga keturunan dia? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai manusia, sampai hari kiamat, bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk, famanittaba'a hudai, siapa dia ikut petunjuk aku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jaminan daripada Allah. Bila datang rasul aku, bila datang kitab aku, kalau kamu berpegang teguh dengan wahyu aku, apa yang aku turunkan, Allah Ta'ala jamin kepada dia, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Dalam ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu, "Faman ya'shu an dzikrir rahman." Ini Allah Ta'ala bagi tahu supaya kita tak sesat. Supaya kita tak sesat. Bagaimana kita boleh sesat? Siapa dia berpaling, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa dia berpaling daripada wahyu aku, daripada kitab aku, maka Allah Ta'ala akan buatkan kehidupan dia jadi sempit. Dalam surah Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman qayyid lahu syaitan. Siapa dia kehidupan dia jauh daripada wahyu, daripada agama ni, maka kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Dalam surah Fussilat, wa qayyadna lahu qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala bagi tahu, kami biarkan orang lagu ni, orang yang mana bila diberi petunjuk tak ikut. Bila datang pada mereka wahyu, Allah Taala bagi ayat itu sebelum dia, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, Allah Taala bagi, kami telah bagi petunjuk pada mereka, tapi mereka tak siap ambil petunjuk, mereka pilih kesesatan. Orang lagu ni Allah Taala kata, wa qayyadna lahum qurana, kami telah biarkan dia dikuasai oleh syaitan-syaitan. Allah Taala syaitan kuasai dia. Mana kalau kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita ni jauh daripada wahyu, panduan wahyu, jauh daripada Quran, maka Allah Ta'ala bagi kanun Allah Ta'ala akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Dan syaitan ni buat lagu mana? Allah Ta'ala bagi itu, alladhina yasuddunahum anis sabil, syaitan akan usaha menghalang dia daripada jalan yang lurus, wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi dia rasa dia betul, tak rasa salah. Sebab tu bahaya. Agama ni bukan rasa, kita rasa betul, rasa tak. Kita tengok Kemboja, kita tengok Kemboja, kesan manusia amat agama atas dasar rasa. Masjid, dalam masjid ada berhala. Masjid, semua masjid, masjid bagi kita lagi, tapi dalam itu ada berhala. Ini Kemboja ada berhala. Khutbah Jumaat ada, baca khutbah Jumaat semua kita ya, tapi sembah berhala. Sebab apa? Toleransi dengan Buddha, toleransi dengan Hindu. Tak ada panduan, ada rasa. Bila rakyat pada mereka ada, kita lebih molek daripada cara demo. Kita toleransi. Tak ada. Bahaya. Dia rasa betul, dia rasa betul. Rasa betul. Dan Allah Ta'ala telah cerita pada kita, umat sebelum kita, Nasara ni satu umat yang telah sesat kerana agama dibina atas dasar rasa, bukan atas dasar wahyu. Padri ulama mereka ni, ulama umat yang besar telah sesat, semua rasa. Sebab tu kita ada panduan. Sebab tu kita kena pastikan bagaimana kita sendiri ni ada hubungan dengan kitab Allah, ada hubungan dengan agama ni, bagaimana keluarga kita dan bagaimana masyarakat kita. Dia ni perlukan usaha, dia tak mari percuma lagu tu. Kehidupan masa berlalu, mati pasti, tak tahu bila. Kalau kita duk tangguh, mati. Bahaya. Bila pergi akhirat, Allahu Akbar. Tengok dalam Quran gambar bagaimana manusia pergi akhirat. Tengok baca surah-surah pagi Jumaat semua. Rabbana absarna wa sami, ya Allah, jelah dah ya Allah. Faham dah ya Allah, baru faham. Farji'na ya Allah, kembalikan semula ya Allah atas dunia. Na'mal salihan, nak buat amal soleh dah. Inna muqinun, kami yakin ya Allah, tapi tak ada guna. Banyak ayat ni, berpuluh-puluh ayat Allah Ta'ala gambar kepada kita manusia yang menyesal. Tak, bila nyawa dihukum, mata ni menembus di akhirat. Nampak dah bagaimana akhirat, jelas akhirat. Dia tempat yang mana kita pergi semua. Dan dia tak jadi cuma begitu, dia tak berubah, dia perlukan usaha. Dan untuk usaha ni perlukan pengorbanan.
Perlukan pengorbanan. Untuk bina akhirat ni perlukan pengorbanan. Sebagaimana nak bina dunia ni perlukan pengorbanan. Ada sunnah yang sama. Sunnah yang sama. Sunnah yang sama. Kena usaha. Kalau tak tahu, belajar. Tak, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana isteri kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana wujud agama dalam rumah tangga kita, bagaimana kehidupan kita biar beza. Kita nak tunggu nusrah Allah, bantuan Allah. Allah Ta'ala telah buat kita tak pedah. Nusrah Allah tidak akan datang bila kehidupan kita dengan kehidupan orang kafir ni beza seperti mana Malaysia. Seperti mana kita tengok Malay lagu ni, Sia lagu ni, beza ke? Allah Ta'ala buat syarat nusrah, bantuan Allah SWT akan datang pada orang mukmin bila kehidupan orang mukmin dengan kehidupan orang kafir beza seperti mana Malaysia. Betul Allah Ta'ala susun surah ke? Surah apa dia? Surah Al-Kafirun, kemudian surah An-Nasr. Tengok surah Al-Kafirun, kemudian An-Nasr. Selepas surah Al-Kafirun, An-Nasr. Surah Al-Kafirun apa dia? Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma lakum dinukum waliyadin. Kena wujudkan orang ni dulu. Wahai kafir, kami tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak sembah apa yang kami sembah. Kami tak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak sembah apa yang kami sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Sia dan malam. Mana kehidupan mukmin dan kehidupan kafir beza. Baik dari sudut akidah kita, ibadat kita, muamalat kita, muasyarat kita, akhlak kita, luar rumah kita, dalam rumah kita, kehidupan kita dengan orang kafir tak sama. Kalau kehidupan kita dengan kehidupan orang kafir tak ada beza. Bangun tidur kita dengan bangun tidur orang kafir tak ada beza. Makan minum kita dengan makan minum orang kafir tak ada beza. Cara cari rezeki kita dengan orang kafir tak ada beza. Maka bagaimana? Tak akan datang nusrat Allah. Sebab tu datang musibah. Sebab kita tak buat kerja kita. Orang kafir tu orang kafir. Dia perlu ditunjukkan kebenaran. Dan kita jadi syubhat bagi mereka. Kita buat dia pening dengan kehidupan kita, dengan cari makan kita. Maka bagaimana dia nak dapat beza? Ini kesilapan kita, kesilapan orang Islam kita. Sebab tu kena usaha. Sedangkan kehidupan kita, kehidupan orang kafir tak sama. Kehidupan kita Allah Ta'ala barulah datang idza jaa nasrullah. Telah datang pada kamu nasrullah. Nasrullah ni lagu mana? Kamu akan dapat lihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu kan tanda nusrah Allah. Tak bukan Allah Ta'ala datang ke musibah ni pok kena orang dah. Nusrah Allah akan apa dia? Orang kafir ni masuk Islam berbondong-bondong. Itu nusrah Allah semua. Bila akan datang tu? Bila kehidupan kita. Jadi dalam rumah tangga kita kena tengok kehidupan anak muda kita. Bagaimana kehidupan anak muda? Tengok sendiri. Sama ada dengan Quran. Cek dengan Quran. Sebelum balik akhirat kita kena cek. Kita sendiri kena cek dengan Quran. Tak. Keluarga kita, isteri kita kena cek dengan Quran. Anak isteri kita kena cek dengan Quran. Masyarakat kita kena cek dengan Quran. Nak cek? Sebab Quran duk khitab pada kita. Quran duk tuju pada kita. Quran ni dituju pada kita. Bukan Quran ni satu kitab kita baca, buat bacaan semata-mata. Tak, dia tanggungjawab. Dia sakil, Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala umpama Quran ni perkataan dia sakil, berat. Akhirat ni Allah Ta'ala gambarkan hari yang sakil, hari yang berat juga. Hari yang berat. Jadi untuk sesahkan masalah akhirat kita ni, maka kena guna perkataan ni. Dan kalau kita faham, Allah SWT gambarkan, Allah Ta'ala gambarkan hari akhirat, hari yang sakil. Hari itu pun Allah Ta'ala cerita dalam surah Ad-Dahru juga. Surah yang disunatkan baca bagi. Ingat tentang bahayanya hari akhirat. Hari yang mana tu siapa dia susah sana. Allah dalam hadis Nabi bagi tahu bila manusia pergi akhirat dia menyesal kan. Tak. Dia dengung Allah Ta'ala tanya, bagaimana wahai hamba? Kalau mu memiliki dunia ni sepenuh dunia, adakah kamu akan tebuh diri kamu tak untuk selamatkan dia daripada neraka hari ni? Ya Allah Ta'ala gambar. Nabi rakyat pada kita adalah dia tak. Manusia bila pergi akhirat, sungguh akhirat. Amalan dia menyebabkan dia masuk neraka. Tak. Kerana cinta pada dunia. Allah Ta'ala tanya dia, lagu mana wahai hamba aku? Kalau mu memiliki dari dunia ni milikmu belaka, adakah kamu akan tebuhkan diri kamu untuk selamat? Kamu sanggup bayar tak dengan semua harta yang kamu miliki penuh dunia? Bala ya Allah, bahkan ya Allah saya akan tebuh. Allah kata, wahai manusia, dulu masa atas dunia dulu aku minta sikit ya. Minta sikit atas dunia. Allah tak minta belaka. Minta tu ujian semata-mata. Tak, kalau zakat kat 2.5% kan? Sikit kan? Sebagai ujian.
sebagai ujian. Semua ujian. So ibadat pada dia sikit ya. Ibadat pada Allah SWT. Nabi ajar pada kita ringkas-ringkas. Cuma kita tak boleh nak buat. Sedangkan ni tanggungjawab kita. Sebab tu kita kena usaha perkara ni. Bagaimana iman kita dapat sempurna, bagaimana amal daripada kita sempurna. Kita nak fikrah kata ni, kita punya pilihan. Tapi orang yang selamat akhirat ni, orang yang mana mati dalam keadaan iman dia sempurna, amal dia sempurna. Ini realiti. Kita kena tengok isteri kita lagu mana, isteri kita dengan Quran lagu mana, anak kita dengan Quran lagu mana, masyarakat kita dengan Quran lagu mana. Tak padan kita duduk balas dengan fikrah, tapi hakikat kehidupan kita, amalan kita seperti mana telah ditunjukkan oleh Nabi lagu mana. Ni hak ni kita nak buat balik. Hak ni kita kena usaha. Hak ni sedar kita usaha. Bagaimana anak muda kita sekarang nak habis SPM, bagaimana mereka nak habiskan masa 4 bulan tak ada habis SPM. Lagu mana anak muda kita, bagaimana kita nak pujuk mereka dengan tarik ke dunia sekarang. Kita semua sedia maklum. Bagaimana nak wujudkan suasana, bagaimana supaya kita dapat lahirkan pemuda-pemuda yang taat pada Allah, yang ikut sunnah Nabi SAW. Mana kita kena bincang kita bagi panduan. Kalau tidak kita hanya terlepas tangan. Dan kehidupan ini bahaya. Bahaya. Kehidupan yang sangat bahaya bila terlepas. Allahu Akbar. Tak, kita alhamdulillah kita boleh jadi gini ni sebab kita ada suasana sikit. Tak, kita sudah lalu dah satu marhalah remaja. Tapi ni anak-anak muda ni, kampung kita ni. Tak, keadaan Allah Taala uji mereka ni lebih berat daripada kita ni. Maka kita perlu buat sesuatu ni. Kita perlu ada mesyuarat, kita perlu ada perbincangan bagaimana nak buat dengan anak-anak muda kita. Bagaimana? Kena ada. Kita cerdik pandang. Tak, Allah SWT telah bagi nikmat pada kita. Kita kena ada fikir. Tak, tuan-tuan, sama-sama kita fikir. Di sini pun kita ada fikir. Ada orang masjid lah kena fikir perkara ni. Kalau tidak kan, Allahu Akbar. Dunia ni sibuk, sentiasa sibuk. Dia tak habis. Tanyalah orang patching sibuk cara patching. Sibuk macam. Sibuk macam. Ada sibuk. Orang hidup saja pun ada sibuk juga. Kalau dengar agama ni sibuk macam. Sebab tu kita kena belajar wujudkan suasana. Mudah-mudahan Allah SWT tak, bila kita ada fikir, kita ada risau, tak, Allah SWT buka jalan pada kita semua bagaimana untuk islahkan keadaan ini supaya jadi lebih baik lagi. Sedia tu insya-Allah. Kita sambung semula apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang baik daripada Allah. Aku liqul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Muhammad nabiyyu wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.